اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan puji dan syukur pada Allah yang mempertemukan kita pada malam ini. Kalau ikut jadwal asal kita pada hari Rabu malam Khamis, sidang jemaah dirahmati Allah taala, tetapi malam ini kita menyambung juga kitab pengajian kita yang bertajuk Bahrul Madi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kitab ini kitab juzuk yang jilid yang ketiga ini ada di dalamnya dua juzuk. Juzuk yang kelima tentang bab puasa, juzuk yang keenam tentang bab haji. Jadi malam ini saya memilih sepotong hadis Rasulullah SAW untuk jadi tajuk bincang kita pada muka surat yang ke-90 daripada kitab Jawi ini. Hadis yang ke-44. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam kitab ini, babu ma ja'a fi iftar as-shaim al-mutatawwa, bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan hadis yang menyebutkan bicara hukum berbuka orang yang puasa sunat. Oleh kerana kita hari ini berpuasa sunat Syawal umpamanya, Isnin dan Khamis umpamanya, lalu diundang kita ke majlis kenduri kendara, adakah boleh kita membatalkan puasa kita itu? Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Ummi Hani'in radhiyallahu anha qalat, كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يدرك أو كما قال الشيخ Al-Marbawi, kata Syekh Marbawi pada bilangan 194 dalam indeks hadat indeks ini 194, kata beliau, ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila sudah puasa seseorang, segialah jangan dibatalkan puasa itu dengan tiada uzur, sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Jadi Syekh Marbawi dalam muqaddimah ini dia kata, kalau kita puasa
puasa fardu ke puasa sunat ke, sebenar-benarnya jangan kita batalkan puasa kecuali ada uzur. Jadi kalau tiada uzur tak boleh. Nanti kita akan lihat apakah keuzuran yang mengizinkan seseorang membatalkan puasa fardu ataupun sunat. Kerana apa? Kerana yang demikian itu mensia-siakan waktu yang telah lalu. Tak buang masa aja, tak makan sampai tengah hari tiba-tiba buka. Apa tujuan dia? Apa yang dia dapat? Dan yang akan datang daripada mendapat balasan baik. Tetapi sekiranya ada uzur, tiadalah mengapa membatalkan dia. Umpamanya macam sembahyang fardu, macam puasa fardu. Orang puasa fardu dia boleh berbuka dengan uzur, antaranya bagi mereka yang dinamakan musafir. Malah pada satu ketika orang musafir bukan saja dipanggil harus berbuka, sampai satu tahap sunat berbuka. Di mana tahapnya sekiranya dia berpuasa itu memakan masa yang panjang. Umpamanya orang nak travel luar negara, naik kapal terbang, pergi mana? Pergi Amerika. Pergi Amerika kadang-kadang dalam kapal terbang itu siangnya 17 jam, 18 jam siang gitu. Macam ada berani nak puasa 17 jam tak makan. Yang 12 jam pun dah menggelupung. Itu pun berbuka tu 5 gelas, itu muqaddimah tu. 5 gelas baru 12 jam puasa. Kalau tambah lagi 5-6 jam puasa, mau naik koma. Kalau begitu pada tahap itu sunat berbuka. Tapi kalau sampai ke peringkat mengancam nyawa sehingga membawa kepada maut, wajib berbuka. Ini yang berlaku kepada orang yang sudah tua, kadang-kadang dia nak puasa padahal dah tak mampu uzur, sudah sakit yang bersangatan. Jadi itu namanya ada uzur pada syarak. Jadi kalau begitu tak mengapa, kerana ada uzur, tiadalah mengapa dia membatalkan puasa dia tadi. Maka keuzuran membatalkan puasa sunat itu banyak. Setengah daripada uzurnya kerana memuliakan dhaif, tetamu. Barangkali muslimin yang datang Jumaat hari itu kita dah bincang bagaimana kalau tetamu hadir, kalau diundang kita ke majlis keduri kedara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أو كما قال رسول. Hadis riwayat Tirmizi, hadis itu hasan lagi sahih. Rasulullah bersabda, bila diundang seseorang kamu ke majlis makan, ila ta'am. Tahu ta'am kan? Ta'am tahu. Sejak makan kambing ni, ta'am pun dah pandai. Pantas untuk ta'am, rebus sebab ta'am tu dia kait dengan kambing. Kalau ajak makan selamba je. Sebab ta'am tu dia kambing kan. Jadi maknanya hadirin hadirat, bila diajak kita ke majlis jamuan makan, falyujib, hendaklah dia perkenankan. Fa in kana sha'iman, maka jika sekiranya dia puasa, masa diundang dia puasa, Nabi bersabda falyusalli, hendaklah dia doakan orang yang menyebut itu, doakan. Tapi dalam suatu hadis yang lain, kalau dia puasa, Nabi bersabda falyaqul inni sha'im, beritahu kepada orang yang menyebut itu saya puasa. Tetapi itu hadirin hadirat, kalau diundang kita sedang puasa, kita kena beritahu. Bagaimana kalau sampai berkecil hati, terguris perasaan hatinya? Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, kalau sampai terluka hatinya, terguris perasaannya, kerana dah datang kenduri tak makan, berkecil hati sahibul majlis, sahibul ta'am, tuan punya majlis, tuan punya
kedoi kecil hati satu tahap disebutkan sunat berbuka. Tapi itu kalau puasa sunat. Inilah hadisnya kita bincang nanti mana hadisnya itu uzur, dia bagi ada uzur. Tapi pada satu tahap kalau puasa itu puasa sunat yang mengundang untuk mak ayah kita berkecil hati, mak ayah kita wajib berbuka. Kerana taat ibu, taat ayah lebih tinggi, puasa itu sunat. Ini taat mak ayah ni wajib bila bertembung fardu dengan sunat, dahulukan yang fardu. Ini namanya kaedah. Batu Islam mengajar kita kaedah. Nak masuk tandas pun ada kaedah, basuh najis pun ada kaedah, sembelih pun ada kaedah. Semua ada kaedah dia. Tuan-tuan marahkan Yahudi, jangan basuh najis pakai Coca-Cola tu. Aku benci Yahudi, ambil air Coca-Cola basuh punggung kita, padan muka dia. Bukan muka dia yang padan, muka kita yang padan tu. Marahkan Yahudi, basuh punggung aku tak boleh. Kalau masuk tandas ada kaedah, basuh najis ada kaedah, takkan pilih peti besar tak ada kaedah. Faham? Kalau faham tu boleh balik awal saya. Hari ni 16, besok 17. Itu je. Okey. Itu kalau tak faham kaedah, rujuklah ulama-ulama ini lawan Turki. Okey. Kalau faham Turki tu. Jadi kalau begitu hadirin para jemaah rahmati Allah, begitu juga kita antara uzur bagi orang puasa sunat, setengah uzurnya ialah memuliakan dhaif, tetamu tadi datang. Nanti kita masuk bincang apa hukum memuliakan tetamu, kerana Nabi bersabda wa inna li zawwarika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi tetamu-tetamu kamu itu atas kamu ada hak dia. Hak dia kena tunaikan hak tamu. Anak ada hak, isteri ada hak, suami ada hak, mak ayah kita ada hak, tetamu kita pun ada hak dia. Qala mu'allif rahimahullah, maka pada bab ini kata Syekh Marbawi, maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi akan satu hadis dengan kata Imam Tirmidzi, an Ummi Hani'in qalat kuntu qa'idatan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi syarabin fa shariba minhu. Diriwayatkan daripada seorang perempuan saudara Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seorang perempuan saudara Sayyidina Ali maknanya adik-beradik Sayyidina Ali, kakak ataupun keluarga Sayyidina Ali, adik-beradik perempuan dia. Lagi Ummu Hani ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sahabat? Tak ingat sahabat ini orang yang pernah bertemu Rasulullah, hidup beriman, matinya beriman, itu dipanggil sahabat. Jadi Ummu Hani ini antara sahabat Nabi. Namanya Ummu Hani, adik-beradik Sayyidina Ali, maknanya Ummu Hani ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Ummu Hani, adalah aku pada satu masa duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi datang ziarah kepadanya. Maka ia, Ummu Hani, pun duduk menghormati akan orang ziarah. Istimewa khususnya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini bukan jalan manusia. Rasul yang mulia, lebih mulia daripada sultan-sultan dan raja-raja tu. Kalau sultan, tuan-tuan, datang kita tu dia hormat, mulia, ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ummu Hani, bila Nabi datang, muliakan Nabi. Saya duduk sekali Nabi. Mempermuliakan itu dengan perkataan dan kelakuan yang baik. Maknanya bercakap lembut, perbuatan pun sambut pun bagus. Di dalam itu meminta ia baginda akan minuman, maka orang pun membawa kepadanya, kepada Rasulullah minuman, lalu minum baginda daripadanya. Kemudian daripada sudah Nabi minum minuman itu adalah lagi bakinya. Nabi minum sebahagian, ada baki sebahagian lagi.
lalu diunjukkannya baki minuman tadi, Nabi unjukkan kepada Ummu Hani. Maka Ummu Hani pun lalu menyambut daripadanya. Itulah kata Ummu Hani, thumma nawalani fasharibtu minhu faqultu inni adzabtu fastaghfirli. Kemudian daripada sudah minumnya Rasulullah, lalu diunjukkannya kepada aku, maka minum aku daripadanya, daripada baki-baki yang lebih tadi. Jadi maknanya Rasulullah minum sebahagian, Nabi beri sebahagian baki pada Ummu Hani. Jadi minum baki-baki. Orang soleh ni sunnah. Kita pakat ingat sunnah makan kambing ni Syekh. Rupanya minum baki orang beriman ni pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Okey. Jadi kalau ada baki-baki orang soleh, doktor alim ulama, wali-wali Allah Ta'ala minum, karena itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita anak beranak kadang-kadang minum lebih, bagi anak tak apa, anak lebih kita minum tak mampu. Itu juga sunnah Rasulullah SAW, menambahkan kasih sayang, mendatangkan barakah. Baik. Kemudian sudah Nabi minum sebahagian, kata Ummu Hani, lalu diunjukkannya kepada aku, maka minum aku daripadanya kerana mengambil berkat Nabi SAW dan memuliakan Rasul. Kemudian teringat Ummu Hani akan dirinya barangkali berdosa kerana disengajanya berbuka itu. Tiba-tiba rasa salah, Ummu Hani sebenarnya tengah puasa masa tu. Maka itulah katanya, kata Ummu Hani, lalu aku pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, bahawasanya hamba ni telah berdosa, maka Tuhan pintakan ampun dosa hamba ini kepada Allah Ta'ala. Mintalah Allah ampunkan saya. Apakala didengar Nabi akan perkataan Ummu Hani yang demikian itu, lalu bersabda baginda Rasulullah, faqala wa ma dhaki, qalat kuntu sha'imatan fa aftartu. Maka sabdanya Nabi, ya Ummu Hani, apa dia itu? Apa dia yang engkau katakan berdosa? Apa dia? Kata Ummu Hani, hamba puasa, tiba-tiba hamba berbuka, maka bukankah jadi berdosa hamba kerana hamba sengaja minum tadi? Rasa salah. Inilah namanya jiwa orang beriman, jiwa orang baik ni, buat sikit pun rasa dosa. Yang jadi masalahnya, buat salah rasa tak mengapa, tukar hati pula. Itu program tu. Saya rasa macam tak ada apa-apa. Tension kita, si baik duduk-duduk kelab, pun hampang, mau cari juga. Si baik adalah hadirin hadirat, bukan YB kita di sini ya. Allah, hadirin hadirat, para jemaah yang rahmati Allah sekalian. Jadi Ummu Hani rasa salah. Ini namanya orang yang jiwanya halus. Orang jiwa halus ni tuan-tuan, buat salah sikit pun rasa salah banyak. Tapi kalau jiwa ni sudah gelap, buat salah sikit pun rasa tak salah. Dia macam piring putih. Piring putih ni kalau bersih, jatuh habuk pun rasa nampak macam kotor, kita tiup lap. Tapi kalau piring tu hitam, tuan-tuan, berdaki-daki pun rasa macam suci dalam debu. Itu sebabnya kita tengok benda-benda hati manusia pun macam tu juga lah. Itu hati kita ni biarlah bersih, suci. Nama benda sikit pun nampak macam dosa besar itu. Jadi Ummu Hani rasa salah. Jadi Nabi tanya, apa dia? Ummu Hani beritahu, saya tadi puasa, sekarang ni saya dah berbuka. Faqala amin qada'in kunti taqdinahu? Qalat la. Faqala fala yaduruki. Apakala didengar oleh Nabi SAW akan kata-kata Ummu Hani yang demikian itu, lalu bersabda baginda, adakah puasa yang engkau batalkan dengan minum itu daripada
satu puasa qada? Adakah puasa itu puasa qada? Yang ada engkau qada akan dia? Jawab Ummu Hani, bukan. Bukan ya Rasulullah. Bukan puasa qada, bahkan puasa sunat juga. Bila didengar Nabi SAW akan perkataan Ummu Hani itu, lalu sabdanya baginda, maka tiada mudarat, ia akan dikau. Kerana puasa sunat itu menurut suka hati. Oleh kerana benda itu sunat, ikutlah kehendak kamu, ikut suka hati kamulah. Sekiranya suka menyempurnakan dia hingga akhir siangnya, maka puasalah. Dan jika berkehendak berbuka puasa pada setengah harinya, maka boleh berbuka. Itulah hukum puasa sunat. Jadi kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan saja Ummu Hani yang bercerita, tapi ada riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain yang menyebutkan peristiwa yang berlaku bagaimana hukum membatalkan puasa sunat tadi. Baik, kalau begitu, bolehkah seseorang membatalkan puasa sunat? Qala Al-Syekh Al-Marbawi pada indeks 195, membatalkan puasa sunat apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula beramal atas hadis yang kita baca itu di sisi setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Jadi sebilangan ulama, bukan semua, disebut oleh Imam Tirmizi setengah, sebahagian, sebilangan ulama beramal dengan hadis ini. Maknanya hadis Nabi ini bukan satu, bukan dua, banyak tuan-tuan. Jadi setengahnya beramal dengan hadis ini, setengahnya beramal dengan hadis yang lain. Sebab itulah timbul perbezaan pendapat. Oleh yang demikian, kita ni dalam perkara-perkara berbeza pendapat, bertenang. Hari ini pun kita berbeza pendapat sebab nak menunggu sampai hari besok. Itu yang macam-macam pendapat gitu. Itu yang ada orang tanya, kenapa Ustaz nampak macam huru-hara? Macam mana tak huru-hara? Pengulas-pengulasnya sangat ramai. Semuanya berjiwa baik, nak baiki. Nak baiki dia macam kereta WhatsApp, tuan-tuan. Kereta WhatsApp yang datang tu sampai 50 orang datang, semua nak tolong baiki. Tapi komen seorang je, tuan-tuan. Komen seorang aja, yang nolong tu, yang komen bengang tu. Tak, itu tak kena, ni tak kena. Kau diam-diam sudah. Kan aku yang komen dia. Tapi pasal ramai yang baik hati nak menolong, itu yang komen pun bertenang dululah. Cakap. Komen kata dah habis cakap, saya nak baiki, itu je. Sebab dia komen, dia tahu mana rosak. Tak percaya tanya Zul lah, dia bagi kereta. Kita tak tahu ini mesti alternator. Yang ni kata ini dah, ini dia punya. Macam-macam ada. Ini kawan tu pakar dia. Itu yang jadi kecoh pasal ramai yang datang memberi pandangan dan pendapat. Masalahnya tak tahu. Itu yang jadi masalahnya. Sebab semua tak tahu mengulas pandai-pandai itu. Rupanya minyak tak ada. Dah habis, buka habis ini. Masalahnya minyak dia tak ada. Faham? Kali-kali faham dulu masalah, baru selesai. Tengok sikit hari lagi, tahulah kita masalahnya, barulah akan selesai masalah. Lepas tu bertenang dulu ya. Jadi hadirin antara parlimen rahmat Allah. Tapi jangan kita marah, itu namanya berbeza pendapat. Semua dengan niat yang baik, nak menolong, membaiki. Tetapi ada juga yang bukan nak tolong baiki, tolong menjahanamkan pun ada. Itu yang akhirnya terbarai itu pasal itu. Ada pasal masing-masing dengan pendapat masing-masing. Jadi hadirin hadirat, dalam fiqh pun begitu juga. Sebab itu kata Imam Tirmizi, hadis ini bukan semua ulama amal, setengah saja mengamalkan hadis ini. Dan setengah itu dari kalangan sahabat-sahabat
bahawasanya mereka berkata orang yang puasa sunat apabila membatalkan puasanya maka tiada qada atasnya, melainkan kalau suka ia hendak qada maka qada. Di sini yang beramal menyebutkan bahawa kalau orang puasa sunat berbuka puasa sunat, apa hukum dia mengqadakan puasa itu, wajib ke? Sebab dia batalkan puasa sunat. Jadi setengahnya berkata bahawa orang yang puasa sunat ni kalau nak qada pun boleh, tak mau qada pun tak mengapa. Ikut kerana dia berperkara yang sunat. Maka ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang disebut oleh Imam Tirmizi bahawa hadis ini menunjukkan tak mengapa kalau orang puasa sunat datang tetamu membatalkan puasa sunat, ya tak apa. Dia undang dia ke majlis kedui kedara, mula-mula dia puasa sunat, tengok kambing boleh, mula dia kuat iman, sabar. Tengok pula, bukan sekadar tengok, nak dengar bau pula, sabar. Lama-lama tak sabar lah saya. Tak apalah, bolehlah berbuka meraihkan tuan rumah, tak apa. Ya, kerana dia puasa sunat saja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab ini ulama-ulama Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila masuk seorang pada puasa sunat atau sembahyang sunat, sunatlah baginya menyempurnakannya. Faham tu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab, bila dah masuk seorang itu puasa sunat atau sembahyang sunat, ya, sunat baginya sempurnakan ibadat puasa sunat tadi, sembahyang sunat tadi. Maknanya sembahyang sunat, puasa sunat ni kalau kita nak batalkan dengan sengaja pun tak mampu. Maknanya kita faham di sini, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, kita faham menyempurnakan ibadat sunat itu hukumnya sunat. Makna kata kalau orang tengah sembahyang sunat, tiba-tiba mak dia panggil, mana dia nak utamakan? Panggilan mak dia. Kerana sembahyang itu sunat, panggilan mak ayah wajib, maka boleh dia batalkan sembahyang sunat itu. Kerana menyempurnakan sembahyang sunat, kata Imam Nawawi, sunat dia boleh batalkan. Begitu juga kita masuk masjid nak sembahyang qabliyah, tiba-tiba bilal qamat sembahyang fardu. Contoh lau takbir Allahu Akbar, qamat pula. Nak teruskan sembahyang sunat ke? Nak jemaah? Boleh batalkan sembahyang itu kerana mengambil fadilat berjemaah itu lebih utama, mendapat takbir itu pula itu lebih utama. Ya, kerana itu sembahyang fardu. Kerana itulah dalam bab fiqh kita kena ingat, kalau iqamah sudah hampir dilaungkan, makruh kita sembahyang sunat. Makruh ini disebut dalam kitab fiqh Syafi'i. Sebab terutamanya di surau masjid yang memang dah diberitahu, dah dimaklum dah. Maksud maklum ni, ada setengah masjid saya dah tengok, dia dah tampal di masjid surau dia, iqamat sembahyang fardu ni 10 minit. Saya ingat maghrib dia bagi 5 minit. Setengah tempat lah dia tampal. Dan biasanya kalau sembahyang subuh, macam tempat kami itu, dia memang dah set pukul 6.5 minit akan sembahyang subuh. Kecuali dah subuh masuk 6-10 minit, jangan sembahyang 6 minit pula. Baik. Tapi tempat yang memang sembahyang kalau subuh awal kan, subuh awal pukul 5.30, 5.40, 5.45, memang dah set pukul 6 akan qamat. Jadi kalau kita sampai surau itu atau masjid, dah tahu dah dekat nak qamat, dalam fiqh makruh sembahyang sunat. Kecuali dalam mazhab Hanafi, contohnya yang mikir mazhab Hanafi, dia ada aliran dia tersendiri lah.
Mazhab Syafi'i kita begitu kaedah dia. Kerana mengutamakan yang fardu tadi. Nak mendapatkan takbir ula tadi. Baik, kalau begitu para jemaah yang rahmati Allah, kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila masuk seorang puasa sunat atau sembahyang sunat, sunat hukumnya sempurnakan ibadah-ibadah itu. Kerana firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, firman Allah, dan jangan membatalkan sekalian kamu akan segala amal kamu. Allah larang kita jangan batalkan sekalian amal, dan supaya keluar daripada khilaful ulama. Walaupun sebagian ulama berpegang ayat ini tak boleh batalkan amalan-amalan, tetapi kita faham daripada ayat ini, ayat Quran, firman Allah ini, jangan batalkan amalan-amalan hanyalah dalam perkara yang fardu tak boleh batal. Mana kita tahu benda fardu tak boleh batal? Kerana soalan Nabi kepada Ummu Hani tadi, bila Ummu Hani kata inni arnabtu, saya dah buat dosa. Nabi tanya, wa ma dzaki, apa dosanya? Dia kata, kuntu shahimatan fa aftartu, tadi saya puasa, sekarang ni saya dah buka. Nabi tanya dia, amin qada'in kunti taqdinah, puasa yang kamu buat itu amin qada'in kunti taqdinahu, yang kamu buat itu puasa qada' kan? Kata Mani, tidak. Nabi kata tak apalah. Di situ kita faham yang tak boleh dibatalkan ialah puasa qada. Kerana puasa qada termasuk puasa fardu, puasa wajib. Ya. Adapun puasa sunat tak apa, kerana Nabi bila Ummu Hani kata bukan puasa qada, Nabi jawab tak mengapa, menunjukkan firman Allah ini, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan. Yang dilarang itu membatalkan amalan fardu, amalan wajib tak boleh batal. Puasa fardu, mayang fardu tak boleh batal, kecuali benar-benar uzur. Apa makna benar-benar uzur? Umpamanya tengah puasa fardu, tiba-tiba uzur, datang keuzuran sakit dan seumpamanya, itu lain cerita ya. Jadi itu batal dengan uzur, dimaafkan. Yang kita cerita ni membatalkan tanpa uzur. Jadi amal-amal sunat boleh batal, amal-amal fardu tak boleh batal. Tapi amal sunat kita sempurnakan. Kerana keluar daripada khilaful ulama. Khilaful ulama maknanya ada sebilangan ulama berpegang kepada pendapat tak boleh. Baik, itu namanya khilaf. Maka jika keluar daripada keduanya dengan sebab uzur atau dengan ketiadaan uzur, nescaya tiada haram atas yang demikian itu. Maknanya kata Syekh Marbawi, jika keluar daripada keduanya, sembahyang sunat, puasa sunat. Orang sembahyang sunat batalkan sembahyangnya, orang puasa sunat batalkan puasanya, kata Syekh Marbawi. Kalau begitu kita faham tak mengapa, sama ada dengan uzur ataupun tiada uzur, tiada haram dan tiada qada atasnya. Tetapi makruh keluar daripada keduanya dengan tiada uzur. Jangan pula dah tahu main-main pula, kejap payang kejap keluar, kejap payang kejap keluar. Ini dipanggil main-main ini kan. Puasa separuh hari buka, besok separuh hari buka. Lama-lama main kira-kira macam budak-budak dulu, cukup 30 hari. Bagi 2, 15 hari. Itu budak-budak boleh dapat KCP tu. Ini tua-tua jangan pakai KCP macam tu ya. Jadi kalau begitu, ini kita kena maklum. Jadi kalau orang batalkan sembahyang, batalkan puasa sunat tanpa uzur, hukumnya makruh. Kerana firman Allah Ta'ala tadi, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu
Inilah yang mazhab, inilah dibagi jalan yang kita pilih. Dan padanya pada masalah ini ada satu wajah yang telah menghikayat akan dia oleh Imam Ar-Rafi'i, bahawasanya tiada makruh keluar dengan tiada uzur, tak makruh, kata Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Cumanya kalau kita belajar dalam bab fiqh, kalau bertemu pendapat Imam Ar-Rafi'i dan pendapat Imam An-Nawawi, kita akan dahulukan pendapat Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi'i ini antara ulama besar mazhab Syafi'i juga, ya. Dia ramai ulama-ulama Syafi'i ini. Jadi antaranya Imam Ar-Rafi'i berfatwa orang yang sembahyang sunat, puasa sunat, kalau membatalkan puasanya, sembahyangnya sengaja ke ataupun tak sengaja ke, dengan uzur ke dengan tiada uzur ke, tak makruh, kata beliau. Maksudnya kalau ada yang bercakap makruh, ada yang kata tak makruh, dua-duanya betul, ya. Jadi itu namanya belajar. Hari ini pun banyak yang confuse. Ustaz dia kata begini, ustaz dia kata begini. Dan namanya alirannya banyak. Nama macam mana? Ya, ada hadirin para jemaah rahmatullah. Ya. Sampai hari ini kadang timbul macam-macam pendapat dan pandangan. Ada pula yang kata apa yang diputuskan oleh Majlis Syura Ulama itu sudah tidak invalid, dia kata. Hebat juga ada kaul-kaul yang jadi kita nak pegang yang mana, Ustaz? Sebab ada yang bercakap ini pun bekas ahli Majlis Syura juga. Jawapannya ini khilaf. Bila khilaf, kita pegang kepada pendapat yang majoriti. Kan senang dalam ngaji itu. Yang jadi maksudnya orang bawa-bawa, tak ada masalah, tuan. Benda-benda beza pendapat ni biasa, tak ada apa-apa. Cuma bila kata beza pendapat, masing-masing dengan pendapat masing-masing. Dan adapun keluar daripada puasa dengan uzur, maka tiada makruh padanya dengan tiada khilaf. Dan sunat qada'nya, sunat saja kita qada', sama ada keluar dengan uzur atau tiada uzur. Dan telah bersalah-salahan ulama pada wajib qada', ya. Jadi beza pendapat ulama, kena qada' ke tak kena qada'. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Sudah. Silakan. InsyaAllah kita sambung. Keuzuran bagi membatalkan puasa sunat itu apa dia? Apakah yang dikatakan uzur? Wallahu a'lam. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis daripada Ummu Hani radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana satu ketika Rasulullah SAW datang ziarah beliau, datang ziarah Ummu Hani, lalu dilayan oleh Ummu Hani sebagai tetamu dengan duduk bersama Nabi, lalu dihidangkan minuman kepada baginda Rasul. Nabi pun minum, tapi Nabi tidak menghabiskan minuman tersebut, malah dihulurkan, diunjukkan kepada Ummu Hani baki-baki air tersebut. Kata Ummu Hani, kemudian saya pun ambil, saya pun minumlah air tersebut. Setelah minum itu, kerana muliakan Rasulullah, mengutamakan tetamu, sudah minum, saya rasa bersalah pula kerana saya puasa tapi saya berbuka. Lalu saya berkata pada Rasulullah, inni adnabtu fastaghfirli ya Rasulullah, tadi saya telah melakukan dosa, maka mintalah Allah ampunkan saya. Nabi tanya, apa dia? Lalu kata Ummu Hani, tadi saya berpuasa, sekarang saya sudah berbuka. Nabi bertanya, adakah puasa yang kamu lakukan itu puasa qada? Kata Ummu Hani, tidak. Lalu sabda Nabi, kalau begitu tidak ada mudarat atas kamu. Tak mengapalah, tiada apa-apa mudarat. Disitulah para ulama mengambil nas dalil hukum bahawa puasa yang dilakukan oleh Ummu Hani itu puasa sunat, maka membatalkan puasa sunat ini tidak menjadi apa-apa mudarat.
Lalu kata Imam Nawawi, bukan saja puasa sunat, begitu juga dengan sembahyang sunat. Boleh dibatalkan kerana menyempurnakan puasa sunat dan sembahyang sunat, hukumnya sunat saja. Para jemaah rahmati Allah. Kemudian timbul pula perbincangan yang seterusnya pada bilangan 196. Lalu dikatakan bahawa berbuka puasa kerana uzur diizinkan syarak. Apakah yang dikatakan uzur itu? Apakah keuzuran yang dibenarkan membatalkan puasa sunat itu? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab. Syarah Muhadzab ini ialah kitab Imam Nawawi yang bertajuk Majmu', kitab Majmu'. Kata Imam An-Nawawi, dan bermula keuzuran bagi membatalkan puasa sunat itu ma'ruf. Ma'ruf ini maknanya benda yang sudah diketahui. Setengah daripadanya yang dikatakan uzur tadi, yang dibenarkan berbuka, bahawa masyaqqah atas tetamunya. Masyaqqah maknanya ada sedikit keberatan, gangguan. Masyaqqah, terganggu tetamu tadi, dhaif tadi, oleh sebab puasa tuan rumah tadi puasa. Jadi kita dah hidangkan makanan pada tetamu, tiba-tiba tetamu tadi rasa masyaqqah, berat hati nak makan sebab tuan rumah puasa. Maka kata Imam Nawawi, maka sunat membatalkan ia akan puasanya itu. Sunat dia batalkan. Maka makan ia besertanya, itu yang paling afdal, paling bagus, kerana meraihkan tetamu tadi lebih utama. Jadi kalau begitu, inilah namanya hadis, inilah namanya ibadat kita. Malah tuan-tuan, bukan setakat sunat, ada ketikanya wajib batalkan puasa ni. Kalau yang datang bertandang itu adik-beradik kita, pak saudara, mak saudara kita, mak ayah kita, macam mana? Ini kerabat-kerabat yang kita kena muliakan, wajib muliakan. Berkecil hati dia dah. Inilah kamu, bila aku datang saja kamu puasa. Yelah, mentang-mentang lah kamu nak tukar menteri besar, aku tak suka. Dah gaduh adik-beradik itu. Padahal sebab puasa sunat, dia boleh bersangkut dengan menteri besar lah. Dia bayar tu. Jangan kerana benda yang kecil, kita anak-beranak dibagi berantakan. Benda kecil je puasa sunat, dia sebabnya. Mak kita datang rumah dah. Tak makan kan? Saya puasa mak. Itulah kamu. Asal aku datang puasa. Asal aku datang puasa. Aku tak datang, kamu tak puasa. Ini cakap tu yang suka ke tak suka datang. Masa tu tuan-tuan, bukan sekadar sunat tak gitu. Wajiblah tu buka. Inilah kadang-kadang kita disuruh belajar ini supaya kata para ulama, kata para ulama, jangan kita tertipu dengan amal kita. Rasa bagus dah kita ni buat puasa sunat, rupanya tertipu. Apa makna tertipu? Apa yang kita buat itu sia-sia je, kerana masuk ke dalam kancah haram. Tidakkah begitu? Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW. Tengok dalam kitab ini, kerana sabda Nabi SAW, wa inna lizawarika alaika haqqan. Sabda Rasulullah bahawasanya bagi orang yang berziarah akan dikau itu, atas engkau kepunyaannya ada hak dia kena tunai. Ini namanya hak. Tiap-tiap yang berhak, fakti kulli dhi haqqin haqqahu. Tiap-tiap yang berhak dia kena beri hak dia. Lepas tu kita dalam benda yang hak ini kena tunaikan. Hak isteri, hak anak, hak suami, hak jiran, hak tetamu. Tu hak dia. Antara hak dia, kita jamu dia, layan dia. Jadi bila kita jamu dia, masyaqqah, terganggu perasaan dia, terganggu hati dia, maka sunat batalkan puasa, makan sertanya, kerana mengamalkan sunnah Rasulullah bahawa
wa inna li zawwarika 'alaika haqqan. Itu namanya perintah Nabi bahawa dipanggil kita kena tunaikan hak-hak tetamu. Dan lagi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa ada ia percayakan Allah dan hari yang kemudian, siapa-siapa beriman, percaya Allah, percaya hari kiamat, falyukrim, maka hendaklah menghormati, memuliakan ia akan dhaifnya, tetamu dia. Kalimah falyukrim itu datang dalam bentuk lamul amri. Kalau mengaji bahasa Arab, lamul amri ini maknanya arahan Rasul. Hendaklah dia muliakan tetamu. Sebab itulah orang mulia tetamu ni dipanggil orang beriman. Nah, di situlah kita beli kuih raya. Tujuan beli kuih raya ni, apa tujuan dia? Kalau tetamu datang, itulah nak jamu, bukan makan anak beranak. Nak jamu tetamu tu. Lepas tu kalau tetamu datang atau tetamu beritahu nak datang, belikan lemang, faham? Contoh seekor, ustaz datang ya, belikan lemang, kalau boleh belikan kambing. Contoh yang paling baik kan. Ya ustaz modallah tinggi belakang dulu. Baik. Jadi hadirin para jemaah rahmat Allah, muliakan tetamu. Jadi mulia tetamu ni beri minum air kosong tidak ya. Muliakan tetamu ini. Meriwayatkan kedua-dua hadis itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau begitu Nabi Rasulullah suruh muliakan tetamu. Yang kita puasa sunnah. Jadi biarlah kita ni kena tahu mana yang lebih aula, lebih utama diutamakan. Ada lelaki mengapa perempuan mati rusak, faham? Kan saya kona kan lipat tarik ni kan mau tu. Dia ada, memang dia kaedah tu ada dah. Ada kaedah. Susah pun zakat Islam ni ikut kaedah ni. Ya, macam mana pun kita kena ingat ya. Ada hadirat para jemaah rahmat Allah, hendak juga orang kata tak boleh macam azan tetap orang lelaki saja kan. Jangan orang perempuan berontak, kami tak perempuan azan sebab suara kami lebih sedap dari lelaki. Tak boleh dekat nak buat macam mana. Walaupun kita tahu kalau Siti Nurhaliza azan penuh masjid ni, kita tahu. Dia nak buat macam mana, minta maaf bidanya. Bukan kata suara Bilal tak sedap, suara Siti lebih sedap nak buat macam mana. Kena pula Nilofa imam. Oh. Kenapa dia? Yang bagi pun saya tak tahu. Berjemaah kat sini tu. Allah. Macam tetap tak boleh. Nama macam mana tak macam tu. Itu kan kehendak syariat. Jadi kalau begitu hadirin para jemaah rahmat Allah sekalian, ini namanya orang beriman pada Allah ini, dia kena muliakan tetamu, kena tahu mana yang lebih utama diutamakan, yang kemudian dikemudiankan. Ya. Dan adapun apabila tiada masyaqqah atas dhaifnya, kalau tiada masyaqqah, tak terganggu tetamu-tetamu atau tempat diafah oleh puasanya, maka yang afdalnya ialah kekalkan puasanya itu. Kan senang dah faham macam tu. Jadi kalau sampai terganggu adik-beradik kita sebab kita puasa, batalkan puasa itu. Kalau puasa itu puasa sunat, tapi tolong beritahu yang kita ni puasa. Kalau ada dia kata takkan tak boleh buka dia puasa qada ke, takkan puasa qada tak boleh buka, tak boleh buka lah. Kalau puasa sunat bolehlah saya buka. Ini puasa qada, kerana puasa qada wajib. Jadi puasa wajib ini arahan Allah. Arahan Allah bertemu dengan arahan manusia, arahan Allah lebih utama. Itu namanya al-fiqhu al-awlawiyat, fiqh keutamaan. Macam tu juga ibu-ibu kakak-kakak, kalau suami beri arahan
Isteri berpuasa kena taat suami. Kalau suami kata berbuka, wajib berbuka sampai tahap itu. Takkan tak boleh, ustaz saya puasa. Ya, dan memang puasa tu bagus, tapi taat suami lebih utama. I tak kira juga I nak teruskan puasa juga, I ikut, it's up to you lah. Tapi kena ingat hukumnya haram. Sah puasa tapi haram. Apa makna haram? Makna haram, puasa itu maknanya tak ada makna. Faham? Itu yang Pak Yana bercakap. Apa maknanya puasa itu haram? Maknanya puasa itu tak ada makna. Tak bererti apa-apa puasa. Penat dapat, bukan dapat pahala, dapat dosa juga. Jadi kalau begitu, kena tahu mana yang perlu diutamakan. Di situlah Rasulullah ajar kita, kalau orang perempuan nak puasa sunat, minta izin suami. Macam tu juga kita nak puasa sunat, datang tetamu, beritahu dia, saya ni nak puasa sunat, minta maaf lah, tak boleh nak makan sama. Kalau tuan rumah tak makan, kami tak makan, sunat berbuka. Tapi kalau dia kata tak apa, teruskan. Teruskan puasa itu. Kita teruskanlah. Afdal kita kekalkan puasa tadi. Qala muallif, kata Syekh Marbawi lagi 197, puasa sunat itu apa kata segala mazhab wajibkah menyempurnakannya. Di sini pula perbahasan tentang menyempurnakan puasa sunat ini, adakah boleh diterap, adakah boleh dibatalkan ataupun mesti diteruskan. Kalau batal puasa sunat ini, hukumnya berdosa atau tidak. Jadi Syekh Marbawi bawa datang pula kalam ulama-ulama mazhab fiqh, supaya kita tengok yang kata boleh di mazhab mana, yang kata tak boleh di mazhab mana, supaya kita meraihkan semuanya betul. Cuma jangan mencelarukan. Kerana oleh kerana kita ni dalam situasi mazhab Syafi'i, biar kita ini ikut hormat aliran setempat ini. Jangan bantah aliran tempat setempat, ya kan? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, sesungguhnya telah aku sebutkan mazhab kita Syafi'i, kata Imam Nawawi, akan puasa sunat itu dalam mazhab Syafi'i. Puasa sunat itu sunat menyempurnakannya, bukan wajib. Oleh kerana puasa itu sunat, bayang itu sunat, menyempurnakannya hanyalah sunat semata-mata. Dan bahawasanya keluar daripada puasa sunat tadi dengan tiada uzur, itu tiada haram. Ini kesimpulan mazhab kita Syafi'i. Dan tiada wajib qada. Ya, jadi sama ada puasa sunat ataupun sembahyang sunat. Maka dengan inilah berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini pendapat Sayyidina Umar ni, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Dan ini juga pendapat Sayyidina Ali. Ini juga pendapat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan ini juga pendapat Jabir bin Abdullah. Ini semuanya sahabat-sahabat yang kanan, di kalangan ulama-ulama sahabat. Sebut Abdullah Abbas, Abdullah Mas'ud, Abdullah Umar, ini memang alim ulama, alim besar di zaman Rasulullah. Tuan-tuan, alim ta'alim dah tuan-tuan ya. Sampaikan Sayyidina Umar kadang-kadang merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Alim, anak-anak muda yang alim di zaman Nabi. Kemudian wafat Nabi, mereka menjadi tempat rujukan sahabat-sahabat. Dan ini juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini bukan sahabat, dipanggil tabi'in. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Baik. Jadi inilah pendapat mazhab Syafi'i. Benda ni benda sunat. Oleh kerana benda sunat aja sempurnakan, batalkan pun tak apa. Uzur ke tak uzur boleh batal. Tak perlu qada dan tiada haram batal. Macam kita tengah sembahyang sunat lah, tiba-tiba tetamu datang bagi salam, boleh batalkan sembahyang sunat? Karena sunat menyempurnakan. Dan kata Imam Abu Hanifah, lazim akan dia menyempurnakannya. Jadi yang kata
mesti kena sempurnakan, wajib sempurnakan. Ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Maka jika keluar daripadanya kerana uzur, nescaya lazim akan dia oleh qada dan tiada berdosa dia. Tak dosa, tapi kena qada, wajib qada. Walaupun bayang tu sunat, walaupun puasa tu sunat. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan jika keluar ia dengan ketiadaan uzur, nescaya lazim akan dia qada dan atasnya berdosa. Dia kata mazhab Abu Hanifah, kalau dia batalkan sembahyang sunat, puasa sunat dengan uzur, tak dosa, tapi wajib qada. Tapi kalau tiada uzur, tak ada sebab, suka-suka mayang-mayang batal, mayang-mayang batal, main-main, atasnya berdosa dan wajib qada. Dan kata Imam Malik bin Anas dan kata Abu Thawr, lazim akan dia menyempurnakan ibadat sunat tadi. Maka jika keluar ia dengan tiada uzur, lazim akan dia qada, kena qada, wajib qada. Dan jika keluar dengan uzur, maka tiada qada. Itu mazhab Maliki pula. Jadi kalau begitu, mazhab Syafi'i agak lain, dipanggil lain, lembut sikit, ringan sikit, tak apa, ini benda sunat, tak ada masalah. Jadi kalau begitu, ada dan hadirat, andai katalah kita pergi rumah-rumah terbuka, majlis-majlis keduri kedara, datang tetamu, inilah pedoman yang telah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tetapi barang kita ingat, walaupun mazhab seperti Abu Hanifah, mazhab Malik kata kena qada, ini mereka juga ada sandaran dia. Ada sandaran hadis ni, insya-Allah nanti kita akan bincang sandaran hadis mereka ialah bagaimana satu ketika Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah, kedua-dua isteri Rasulullah sedang puasa. Tiba-tiba ada orang beri hadiah makanan ke rumah Nabi. Jadi Aisyah dengan Hafsah buka. Sudah buka, cerita ke Nabi, Nabi suruh potong. Di situlah pegangan pendapat ulama ini. Kalau begitu, kenapa kita kata boleh? Kerana ada dipanggil petunjuk-petunjuk yang lain. Itulah bagaimana kaedah ulama mendatangkan hukum. Dia tak tengok satu sebab saja. Sebab itulah tuan-tuan kena ingat, yang namanya ulama ni nak buat hukum, dia bukan mudah macam kita sambil minum kedai kopi WhatsApp aja cakap tu. Yang nama majlis syura ulama ke alim ulama ni, tuan-tuan, dia kena selidik, kaji, faham betul masalah, buka kitab dulu, semak tahu. Kita ingat mudah-mudah kawan tu nak buat hukum, boleh ke tak boleh, setuju ke tak setuju lah. Itu sebabnya kenapa kita hari ini jadi huru-hara, kerana kita tidak setia. Sekian dimaklumkan. Faham tak faham? Tak faham, silakan. Silakan. Adik-adik besar, dia ni adik-adik dia ni adik akak dia pas, adik dia UMNO sampai sekarang besar. Dia tak siapa pun dia sekarang besar. Dia dekat, dia ada keluar PKR PAS dan UMNO Ustaz. Itu betul Ustaz. PAS dengan PKR ni dia bersatu Ustaz. Tapi dia gaji yang UMNO dia tak apa Ustaz. Tak bersapa Ustaz sampai sekarang Ustaz. Baik. Yang gaji Ustaz. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena membezakan dipanggil golongan-golongan yang menentang dengan golongan-golongan dakwah ini. Sebab itu manusia ni dipanggil ada, kita sebutkan dahulu, dipanggil ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di zaman kita, sejak zaman berzaman lagi, nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam berhadapan dengan masalah, bukan saja adik-beradik, keluarga, semua ada masalah. Kalau tengok Rasulullah dengan empat saudaranya, Nabi Nuh kan dengan isteri dan anaknya, Nabi Ibrahim, semua dengan dipanggil kaum kerabat.
Tetapi kita kena ingat sebilangan mereka ummatul dakwah, sebilangan mereka ummatul ijabah. Ummatul dakwah ni adalah golongan-golongan yang kita nak ajak, nak pujuk, dipanggil ummat dakwah. Dan setengahnya dipanggil ummatul ijabah, golongan-golongan yang sudah mendengar, sudah menerima. Karena itu kita ni dipanggil ummatul ijabah. Oleh demikian, bila bertemu dengan golongan-golongan ummatul dakwah ini, jangan kita dipanggil, jangan kita kadang-kadang terlalu keras dan kasar, kecuali jelas sudah diberitahu, diajar, tiba-tiba mereka mengkhianati, menipu dan seumpamanya. Itu kena tunjuk kita punya mizah. Samalah macam juga golongan Yahudi yang sudah didakwah oleh Rasulullah SAW. Mereka ni tuan-tuan dah diberitahu, dah diajak, dah macam-macam cakap, dah tetap juga membelakangkan Rasulullah. Jadi mula-mula Nabi berurus niaga dengan mereka. Malah kita tak nafikan Nabi juga pernah membuat pinjaman dengan Yahudi. Tapi itu di masa Yahudi didakwah. Setelah mereka menunjukkan penentangan, khianat, menipu, menyeleweng, macam-macam, tuan-tuan ada. Pada saat itu kita kena menunjukkan izah kekuatan kita. Jadi kalau begitu, kalau kita berhadapan dengan golongan-golongan ini, tengoklah setakat mana dia. Kalau masih boleh dipujuk, diajak, kita kena menggunakan pendekatan ummatul dakwah. Tapi kalau sampai ke peringkat dipanggil berlaku pengkhianatan dan bagai-bagai, kita kena mengambil pendekatan yang lain. Itu jadi pendekatan ini agak berbeza. Jadi tak boleh nak jawab kerana adik-beradik ke keluarga, ke masyarakat ini dia tak sama. Cuma kita saja yang tahu. Oleh demikian, gunalah cara yang terbaik. Cara terbaik. Cara terbaik ini macam-macam cara, bukan satu dua cara, dan kena tengok suasana dan keadaan. Wallahu a'lam. Silakan. Okey. Okey. Jadi yang dalam kita yang berpuasa tu, mereka kalau betul lah, sebenarnya tak betul lah. Tapi untuk mengelakkan kepada betul tu, kita akan dapat dari yang boleh datang. Dan yang kedua dia berhubungan dengan puasa Syawal. Contohnya dah berhujung, maknanya masuk hari yang ke-6. Tapi ada tetamu yang datang. Kalau kita katalah dia datang tu kita puasa berbuka, jadi kita tak dapat memenuhi undangan dia Syawal. Jadi apa hukum dia? Para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, soalan yang pertama ialah berhubung dengan puasa sunat. Lalu tetamu nak datang ke rumah kita, dia pun telefon dan beritahu nak datang hari ini. Oleh kerana kita puasa, kita beri alasan tak boleh datang dengan macam-macam alasan. Soalnya, adakah boleh kita memberi alasan sedemikian? Jawapannya, tuan punya rumah punya hak dia. Sebab itu dalam Islam memberi salam ni 3 kali. Tujuan beri salam 3 kali ini antaranya ialah kali pertama itu barangkali tuan rumah baru menyedari kedatangan tetamu. Kali kedua tuan rumah nak buat keputusan. Kali ketiga tuan rumah sudah ada keputusan. Allah berfirman dalam Quran, wa idza qila lahum irji'u farji'u, bila dikatakan oleh tuan rumah baliklah olehmu, baliklah, buat muka selamba, baliklah. Jangan marah tuan rumah. Pada pun kita rumah, kita datang rumah dia pun dia tak kasih masuk. Itu hak tuan rumah. Allah mengajar kita, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Bila tuan rumah kata balik olehmu, baliklah, itu dia. Jadi tuan rumah ada hak menerima tetamu masuk ataupun suruh tetamu balik. Jadi tidak ada masalah kalau seorang memberi alasan kerana dia puasa sunat tadi tak bagi tamu datang, dia ada hak dia. Yang pertama. Soalan yang seterusnya ialah berhubung dengan orang puasa 6. Tiba-tiba dah berada di penghujung puasa 6. Tiba-tiba ada yang hadrat dalas, dia datang pula tetamu. Jadi bagaimana keadaan dia kalau dia membatalkan puasa, dan itulah dia berada pada 30 Syawal pula tu. Jawapannya tipis harapan nak buat kali sunat.
Dalam bab ini kita cuba melihat suatu hadis dalam bab sembahyang sunat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sembahyang duduk separuh pahala orang sembahyang berdiri. Orang sembahyang duduk separuh pahala orang sembahyang berdiri. Hadis ini berkaitan dengan orang sembahyang sunat duduk pahala separuh pahala orang berdiri. Tetapi alim ulama fiqh membincangkan hadis itu separuh pahala berdiri itu kalau dia sakit ke dia sihat. Jawapannya waktu sehat. Di situ orang sehat boleh pilih nak sembahyang duduk boleh, nak sembahyang berdiri boleh. Tapi kalau orang sehat sembahyang duduk pahalanya separuh. Soalannya yang dibincang oleh ulama-ulama fiqh, bagaimana kalau dia sakit terpaksa duduk, adakah pahalanya separuh? Jawapannya tidak. Kerana waktu sehat dia memang berdiri. Di sinilah kenapa kita waktu sehat digalakkan sembahyang berdiri. Kerana nanti bila kita uzur, kita pun terpaksa duduk itu kerana uzur, pahala kita pahala berdiri. Begitu juga lah orang puasa, di hatinya nak menghabiskan puasa sunat 6 tu, tiba-tiba datang tetamu, dia berbuka kerana uzur ke tanpa uzur? Dengan uzur syar'i dia berbuka, jangan timbang pahala dia tetap pahala penuh. Cuma syaratnya satu je, jangan pakat-pakat sudahlah. Lama call mahalah. Nanti datanglah rumah Isnin dia, abang ada ke? Punya Isnin tu ilas dia puasa sunat ya. Jangan pakat sudah ya. Jadi kalau begitu kita berbuka dengan uzur, betul? Maka berbuka dengan uzur, jawapannya tetap mendapat pahala penuh. Dan ini juga kita sandarkan kepada satu lagi hadis yang lain, banyaklah ada hadisnya. Antaranya suatu hadis Rasulullah SAW yang disebut oleh Sayyidina Anas sekembali ataupun dalam permusafiran peristiwa Tabuk, nak pergi perang Tabuk ni jauh. Jadi perang Tabuk ini ada beberapa sahabat yang tak dapat join, tak dapat ikut serta kerana uzur, sakit. Jadi Rasulullah bersabda pada sahabat-sahabat, ketika kita bermusafir, ketika kita berjalan ni, ada beberapa sahabat di Madinah, Nabi kata, ada beberapa sahabat di Madinah, ketika kita merentasi padang pasir ni, kita menuruni lembah ini, mereka bersama kita. Yang menghalangnya adalah uzur. Di situlah kita lihat maksud, kata ulama hadis, maksud ucapan Nabi itu, di Madinah itu ada beberapa sahabat yang kita berjalan, mereka bersama kita, kita menuruni lembah, mereka bersama kita. Kata sebilangan ulama hadis, pahalanya sama macam kita, cuma yang menghalangnya adalah uzur. Di situlah kita disuruh waktu sehat beramal. Besok sakit, macam tuan-tuan biasa qabliyah ba'diyah, tiba-tiba sakit tak boleh nak buat, pahala tuan-tuan tetap ditulis. Kerana hati kita memang nak buat, cuma yang menghalang adalah uzur. Kita memang waktu sehat surau masjid, kuliah ceramah tak tinggal. Tiba-tiba sakit, hati kita di mana? Hati kita di masjid. Hati kita di ceramah, tapi tak boleh nak pergi sebab uzur. Pahala kita tetap dia fikir. Jadi oleh demikian, beramallah di waktu sehat, nanti waktu sakit Allah beri. Dan begitu juga bab dipanggil dalam bab itu, orang yang puasa sunat tadi berbuka dengan uzur tetap hasil pahala. Wallahu ta'ala. Soalan lain kalau tak ada, puasa wajib lah. ya, Puasa wajib kan? Puasa wajib, bukan apa puasa wajib kan? membatalkan. Jadi bulan puasa siang kan? Jadi suami obsession balik, betul nak bersekutu dengan isteri dia, so dia tak bagi. Puasa wajib ke puasa sunat? Puasa wajib. Puasa wajib. Lepas tu dia cakap dia ada baca lah dan hukum, dia buka dulu minum, nak buka puasa pada boleh bersuruh.
Jadi apa hukumnya isteri yang menolak dan suami yang buka masa cara macam itu? Para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian, oleh kerana dalam ayat yang kita baca tadi, wala tubtilu a'malakum, Allah berfirman, dan jangan kamu batalkan amalan kamu itu. Ayat ini jelas menyebutkan bahawa tak boleh membatalkan amalan-amalan fardu. Oleh kerana puasa qada termasuk puasa fardu. Maka memanglah arahan suami pun fardu. Tapi bila bertembung fardu dengan fardu, tengok fardu mana yang lebih utama. Jadi mentaati Allah lebih utama daripada mentaati suami. Maka dalam bab ini seorang isteri tidak boleh membatalkan puasa fardu. Tak boleh batal puasa fardu kerana ada arahan Allah, jangan batalkan amalan-amalan. Jadi kalaulah dia tak ikut kata suami, dia tak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa boleh seorang itu berjima dengan isteri di bulan Ramadan dengan cara batalkan puasa dulu. Dia membatalkan puasa itu dipanggil nak mengelakkan kena kifarah 2 bulan berturut-turut tu denda. Puasa dipanggil kifarah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia pun batalkan puasa. Jawapannya, dia tak kena puasa 2 bulan, tetapi membatalkan puasa tanpa uzur haram, berdosa besar. Sehingga disebut dalam suatu hadis, kalau dia ganti setahun pun tak dapat sama dengan sehari dia puasa Ramadan itu. Jadi kalau begitu, perbuatan dia membatalkan puasa dengan minum, suami pun minum air, balik dia panggil berjima dengan isteri dia itu. Jadi hadirin hadirat, perbuatan itu dipanggil berdosa besar kerana sengaja membatalkan puasa tanpa uzur tak dibenarkan. Dia berbeza kalau sama-sama musafir tak apa. Jadi dia cuma terlepas daripada kifarat 2 bulan itu, dia terlepas. Tapi perbuatan membatalkan puasa tanpa sebab itu tak boleh. Itu dilarang oleh syarak. Boleh ya? Jadi kalau begitu, dalam bab ini kena berhati-hatilah, sebab dia dah outstation kan. Dia berbeza dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, puasa sunat isteri kena taat perintah suami, sebab puasa itu sunat, taat suami itu utama. Wallah, saya tak ada seperti itulah ya. Kalau kita bertemu kembali pada masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallah.